berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk slot yang seterusnya. Seminar pada hari ini akan diteruskan lagi dengan slot yang keempat yang bertajuk Mengenali Dimensi Emosi Menerusi Pendekatan Terapi Seni, Aplikasi Modaliti Melukis dan Mewarna dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera. Slot ini akan disampaikan oleh Dr. Rafidah binti Kastawi. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Dr. Rafidah binti Kastawi untuk membentangkan slot ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Cik Maizatul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamin bil khair. Rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya yang berusaha Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir Awang yang saya hormati, yang saya doakan dengan kebaikan, kesihatan yang baik insya-Allah. Begitu juga dengan Tuan Haji Syahrul Azam bin Muhammad Azli, Ketua Cawangan Pembangunan Sasiah Tambung Haji. Yang berusaha Dr. Muhammad Zahrin bin Muhammad Zahir, Master Trainer REBT Tazkiyah An-Nafs, dan seterusnya kepada tim di belakang sana yang memastikan kelancaran program pada hari ini, dan sekaligus rasa kasih sayang saya ini saya teruskan kepada para peserta yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya doakan dengan kebaikan, saya doakan dengan kebahagiaan dan ketenangan insya-Allah. Dan pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah temukan kita, Allah pilih kita untuk berada dalam dewan yang serba permai tetapi agak sejuk juga kan. Rasa tak kesejukan itu? Rasa kan? Okey. Begitu juga saya juga mengharapkan apa yang ada di depan anda, sahabat-sahabat semua, sahabat syurga yang saya sayangi lagi kasihi, dengan 2 helai kertas beserta dengan krayon, menanda, memberikan tanda-tanda yang bahawa anda perlu berada atau perlu melalui suatu pengalaman rest pada petang ini, yang akan kita kaitkan dengan proses tazkiyah an-nafs ini pada petang ini. Jadi saya mengharapkan aspek teori, saya kira saya tidak pergi begitu jauh, lebih kepada praktikal. Sekaligus saya mengharapkan dengan mengenali terapi seni ekspresif ini menjadi titik tolak kepada kita semua, untuk menyucikan diri, untuk menjadikan kita lebih mengenali diri kita, sekaligus menampakkan lagi, menjelaskan lagi matlamat kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Okey. Oh, di depan ini. Okey, baik. Okey, ini sedikit latar belakang tentang pendidikan saya. Saya kira yang ini tak berapa penting sangat. Yang lebih penting ialah apa objektif untuk slot saya pada petang ini. Kalau kita lihat ada 4 objektif yang saya kira agak besar, tetapi kalau tak dapat semua pun dapat 1, 2 pun dah cukup. Yang penting yang nombor 2 tu. Pertama ialah dalam masa 1 jam setengah saya diberitahu untuk berhenti pada pukul 3.45 petang. Saya kira itu masa yang sangat kritikal untuk saya. Namun apa yang saya harapkan, pertamanya kita dapat memahami dimensi emosi dan kepentingannya dalam pembentukan sasiah. Bila diberikan tajuk ini tentang pembentukan keluarga sejahtera, itu satu tajuk yang sangat best, tetapi ruang lingkupnya sangat besar. Hari ini saya membawa kepada kita, diri kita sendiri.
Ya, dalam keluarga yang sejahtera, saya kira kita adalah elemen penting. Kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan datang sebagai seorang ibu, seorang ayah, atau masih lagi kosong-kosong macam saya, 103, seorang suami, kosong saya, tak ada pilihan, ya, dan 3 orang anak. 2 orang masih ada, 1 orang Allah dah simpan untuk saya, menunggu saya di pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kalau anda masih bersendirian, apapun status anda sekalipun, kita di sini adalah pemimpin. Kena pimpin diri kita dulu untuk pimpin orang lain. Jangan cerita lagi untuk bimbing, kaunselor, psikologis, ya, akrab dan sebagainya. Kalau kita tak mampu untuk membimbing diri kita, ni termasuk orang yang bercakap ni lah. Okey? Dan yang kedua, bila sebut tentang menggalakkan peluahan emosi dan perasaan, saya kira 2 kertas di depan ini kosongkan dulu. Ya, kerana 2 kertas ini akan berubah. Okey, menjadi mungkin apa-apa sahaja yang bila kita membuka diri kita dengan seluas-luasnya untuk membuat luahan, ini sekadar sedikit saja, ya, exposure daripada saya dengan masa yang ada ini, untuk kita lebih mengenali diri kita. Nak kenal diri ni kadang-kadang sampai usia sebagaimana saya dah 50-an ini pun masih banyak lagi kekurangan, masih banyak lagi perkara yang perlu kita perbaiki. Jadi, bila anda menjadi diri anda sendiri, dan ini adalah proses untuk pause, untuk stop sekejap. Dan alhamdulillah Allah pilih kita untuk pause, ya, dengan menggunakan pendekatan terapi seni. Apa sebenarnya terapi seni? Saya kira di depan saya ni ramai dalam kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dah biasa dengan perkataan terapi seni ekspresif, art terapi dan sebagainya. Melukis mewarna, kalau yang memang sebelum ni kenal saya, kalau jumpa saya di mana-mana pun kena melukis, walaupun diberikan masa hanyalah setengah jam. Okey, jadi melukis bukan sekadar melukis dengan teknik. Ini melukis dengan kata lain sebagai medium. Ya, di sini bila sebut melukis mewarna, dia merupakan suatu alat, suatu medium untuk anda meluahkan apa yang anda rasa. Bermakna petang ini saya bukan guru melukis dan saya tak ada qualification pun dalam art. Okey, saya menggunakan pendekatan ini sebagai medium ataupun tools, alat untuk menggalakkan peluahan emosi dan perasaan klien yang hadir di Rest Sejahtera Center. Okey, dan apa sebenarnya yang saya inginkan dalam proses peluahan itu nanti, sahabat-sahabat semua, you buatlah apa yang you nak buat. Jadi diri anda dan lepaskan apa yang anda rasa. Ya, contohnya kalau yang paling simple, kepenatan. Just penat. Okay, kita penat, kita rasa mengantuk, kita rasa tak selesa, kita rasa kesejukan, itu semua rasa. Kalau daripada pagi kita terpaksa menahan sejuk, menahan kepenatan, menahan mata kita untuk dibuka, dalam slot saya anda lepaskan perasaan itu. Okay? Dan proses itu penting untuk membantu anda nampak, dapat celik akal. Okay? Jadi apa pun yang diluahkan, itu adalah diri kita sendiri. Dan anda tak perlu susah payah nak fikir apa nak lukis, apa nak warna, no. Saya hanya akan direct anda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala apa yang perlu anda luahkan dan perlu lakukan. That's it. Saya bukan membaca lukisan, apatah lagi untuk menterjemahkan lukisan sahabat-sahabat. Jadi secara tidak langsung, dalam proses mendapat celik akal itu untuk membantu anda mengenali diri anda sendiri. Kalau contohlah, nanti bila anda memilih warna merah, hijau, kuning, semua ada cerita kita masing-masing. Kita baca buku, merah itu tandanya orang marah, hitam itu orang serabut, hitam itu habislah hidup kita. Tanya balik pada diri kita, betul ke? Betul ke warna merah itu tanda kita marah? Ada orang merah itu berani, ada orang merah itu lambang kekuatan pada dia. Merah itu favorite color dia. Dan bila nampak merah, buat dia jadi wow. Yes, ada orang merah itu darah, merah itu marah, merah itu dendam. Jadi dengan kata lain sahabat-sahabat, jadi diri anda sendiri. Tak perlu bimbang apa orang nak kata. Kita pernah buat salah sebab kita hamba. Saya di depan ini sekadar dijemput, terima kasih kepada tim Dr. Zaharin menjemput saya. Ini kali pertama saya bergabung bersama dengan tim Tazkiyah An-Nafs.
saya hidup sendirian. Orang tak kenal saya, maafkan kadang sebab itu saya sibuk untuk cari siapa VVIP dan sebagainya. Sebab orang tak kenal saya dan maaf kata saya pun tak berapa expose dengan orang. Sebab hidup saya dengan masalah orang, dengan isu dan permasalahan dah cukup untuk membuatkan saya sibuk dengan Rise Sejahtera Center. Alhamdulillah Allah memberikan saya ilmu ni. Allah pinjamkan sekejap asbab daripada pembangunan modul terapi seni dikala Permata Pintar baru nak buka yang lepas. Waktu itu tercari-cari apa intervensi. Mantan kepada Permata Pintar Profesor Datuk Dr. Noriah, dia kata, Fida, kita kena buat sesuatu. Kerana memang kita tidak ada apa-apa kata orang latar belakang pun tentang gifted ni. Jadi saya memilih pendekatan terapi seni ni, kerana pemilihan pendekatan ini jelas menunjukkan bahawa art ini bukan suatu yang hanya untuk kanak-kanak. Tapi kena sedar dengan adanya zaman kanak-kanak telah menjadikan kita pada hari ini. Jadi bagi saya itu satu pendekatan yang sangat best. Anda boleh jadi apa saja dengan diri anda dengan art itu sendiri. Alright, jadi insya-Allah untuk 4 objektif pada petang inilah yang saya harapkan sahabat-sahabat mungkin boleh bersama dengan saya. Memang tidak ada paksaan dalam membuat luahan, tetapi saya rasa ambillah sedikit. Kalau rasa tak boleh buat banyak pun okey. Macam sesi juga bila-bila you all boleh stopkan sesi tu kalau anda rasa anda tak boleh. Kalau rasa macam wow apa ni, bila rasa tak boleh, don't force yourself. Just leave it. Kita tarik nafas and letak saja kertas tu. Ini bukan paksaan. Okey? Jadi itu antara perkara pertama yang perlu saya jelaskan tentang objektif supaya sahabat-sahabat dapat jelas apa yang nak dicapai. Dan dalam RES, modul RES saya ini ada beberapa unit. Dan hari ini saya membawa unit yang pertama, aku pemimpin. Sebab bila sebut ihsan pada diri, tadi Dr. Safir pun, Dr. Nur Safir pun beritahu tentang ihsan dalam diri. Jadi sebagai pemimpin dan kita semua, kita kena besarkan rasa ihsan dalam diri kita. Okey? Jadi bila sebut tentang ihsan, dia ada kaitannya dengan emosi. Okey, emosi ini adalah kalau kita lihat kepada perkataan emotion. Saya ambil daripada perkataan bahasa Inggeris, emotion, E itu adalah energy. Sebenarnya perasaan marah, seronok, geram, terkilan, dendam, dan sebagainya itu adalah energi. Dan dia bergerak dalam badan kita ni, keseluruhan dalam badan kita. Sama ada dia keluar, dia masuk, dia ada dalam diri kita. Kalau hari ini kita rasa marah, marah perlu ada, tapi bukan dalam marah yang panjang. Sedih perlu ada, tapi bukan kesedihan yang panjang. Jadi dengan tenaga yang ada itulah kita bergerak hari-hari. Kita memerlukan physical survival untuk mencari nafkah, untuk meneruskan kehidupan kita. Namun begitu, tanpa kita sedar, kadang-kadang emosi itu menyebabkan kita kalah. Kita tak mampu untuk berdepan dengan kesedihan yang panjang, kemarahan yang menjadi dendam, kesakitan yang berpanjangan menyebabkan kita parah melalui siri-siri ataupun hari-hari yang kita lalui dalam hidup kita. Kerana emosi itu adalah pola reaksi yang kompleks. Cerita sedih, semua orang rasa sedih, tapi sedih setiap orang berbeza dan ceritanya pun berbeza. Dan reaksi kita kepada kesedihan itu pun berbeza. Dia melibatkan elemen pengalaman, tingkah laku, fisiologi yang digunakan oleh seseorang untuk mengenangi masalah dan peristiwa yang dialami secara peribadi. Dan emosi dan perasaan ini menjadi suatu cabaran dalam proses penyucian ataupun penyuburan jiwa insan yang kita dah lihat daripada pagi tadi kan. Saya rasa tentang tazkiyah an-nafs ini dah banyak sangat. Saya rasa dah jelas tentang perkara ini. Bagaimana untuk kita meluahkan perasaan dalam erti kata untuk melepaskan sesuatu yang terbendam dalam diri kita selama ini. Yang kadang-kadang kita tak faham, yang kadang-kadang kita tak tahu bagaimana nak keluar daripada kurungan tersebut. Semuanya berkaitan dengan emosi dan perasaan. Okey? Jadi itu adalah suatu cabaran untuk memastikan kita mendapat hati yang bersih.
jiwa yang kita lihat kepada tahap yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Dan bagi saya, bila sebut tentang proses tazkiyah an-nafs dalam modul rest ini nanti, sahabat-sahabat, kita lihat kepada dua perkara ini yang telah dijelaskan daripada pagi tadi, tentang penyucian atau pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk dan tercela. Saya tak kata kita sebagai yang berada di depan ini, kita yang memegang position as a counselors ataupun guru pembimbing atau siapa pun adalah mulia. Kita semua adalah manusia biasa yang tak akan lari daripada membuat kesilapan. Sebab itu kaunselor inilah orang yang lebih banyak diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut tentang penyuburan jiwa dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji, dia berbalik daripada zero, daripada kosong, daripada kita ada hati-hati yang kotor, yang berkeladak, yang itu kita kena bersihkan. Dan ia merupakan satu proses. Dan dalam sesi counselling, kita as a counselor ni yang mendengar, ada 3 perkara yang perlu kita lakukan dalam proses itu. Yang pertama, tujuan kita ada di situ bukan kerana kita bagus, bukan kerana kita mulia, bukan kerana kita hebat dengan ilmu, kemahiran dan juga pengalaman, tetapi Allah pilih kita. Jadi nak sebut tentang term Allah pilih kita itu, lihat diri kita yang tak ada apa-apa ni, diri kita yang penuh dengan dosa dan penuh segala-galanya yang kotor untuk bantu orang lain. Jadi kalau kita sebagai kaunselor, pembimbing, akrab dan siapa saja nak bantu orang tapi kita tak bantu untuk membersihkan jiwa kita, bagaimana nak ada rasa ihsan, bagaimana nak ada rasa ikhlas, bagaimana nak menerima klien itu tanpa syarat kalau anda tak judge dia. Ini perkara yang besar bagi saya. Sebab saya sebagai seorang private practitioner, saya juga adalah NGO dan saya bernaung di bawah LGBT. Ramai kawan-kawan yang tanya saya, Fida, kau ni suka sangat dengan budak gay ni. Saya seorang diterima dalam kelompok gay di bawah MAIS Pintas. Saya seorang saja dan saya menyantuni anak-anak saya, adik-adik saya dan kawan-kawan saya. Dan saya nampak kenapa mereka ni semakin membesar. Kerana kita. Kerana orang macam saya ni yang rasa hebat sangat, yang rasa bagus sangat, memberikan judgement kepada mereka, melabel mereka, menghentam mereka. Akhirnya mereka bukan semakin hilang tau, semakin besar, semakin ramai. Dan setiap kali saya pergi program, setiap kali muka yang berbeza. Ada yang datang, doktor minta maaf saya ustaz. Tak apa, saya kata. Saya pun orang biasa saja, saya pun penuh dengan dosa. Tak apa, it's okay. Yang penting niat kita untuk kembali kepada fitrah kita. Dan pertama, santuni emosi. Kenapa mereka terjebak ke kancah LGBT tersebut. Dan kedua, bila kita nak menyantuni, yang ini sebab saya bukan sebagai counselling saja, ya, bimbingan juga. Kalau kita nak santuni dia, apa yang kita nak santun? Adakah santun macam kita nak menyeberang jalan? Tak kan? Kita nak sebenarnya kita tundukkan. Bila kita tundukkan badan kita tu, bermaksud kita naikkan dia sedikit. Naikkan. Bila kita naikkan, bukan kita menyokong LGBT tu, tapi kita nak angkat perasaan dia. Kita nak dia galakkan, keluarkan emosi dia. Wow, bila dia cerita bagaimana dia diliwat, bagaimana penderaan, bagaimana satu demi satu itu berlaku. Dan saya pun bercakap, kalau saya menjadi dia, saya pun tak mampu kiranya untuk berhadapan dengan segala proses yang mereka lalui. Bermaksud mereka tu hebat. Orang yang diuji sebegini sebenarnya orang yang hebat, tetapi mereka diuji Allah. Jatuh bangun, bukan kata tak nak berubah, nak berubah, tapi tak mampu doktor, saya tak mampu. Saya dah hidup dalam kehidupan ni sejak saya budak-budak lagi. Bayangkan doktor, ayah saya, abang saya, kita nak kata apa? Macam mana yang disebut pembentukan keluarga sejahtera yang dilaung-laungkan itu, kalau mereka orang yang dipercayai itu sendiri melakukan yang sedemikian, apatah lagi saya orang yang dia tak kenal,
ya, untuk menyantuni, untuk bercerita. Mereka tak mungkin akan dapat bercerita, ya, kalau mereka tak dapat vibe keikhlasan kita tu. Mereka tak dapat vibe ihsan kita pada mereka. Paling mudah eye contact kita lah, muka kita. Kalau jumpa orang-orang yang TG, transgender, LGBT, gay, lesbian, you punya muka, kita punya muka macam mana? Macam ni lah sikit kan. Ekor mata kita macam ni, macam-macam. Kalau tak cakap dekat situ, bercakap dalam hati. Jadi nak sucikan hati tu untuk menerima mereka seadanya bukan perkara yang mudah. Itu yang saya lalui. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nak dapat empathy. Kemahiran empathy itu bukan semudah meletakkan kaki kita masuk dalam kasut mereka. No, saya alhamdulillah tidak ada pengalaman yang sedemikian. Bagaimana nak meletakkan diri di situ. Okey. Baik, dan yang seterusnya, bila dalam proses kita menyantuni, menggalakkan mereka, jadi dalam apa jua saya sangat bersyukur dan berterima kasih sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu ni. Sebab sampai saya sedar, rupanya lepas habis PhD saya pun hilang kerja. Saya pun tak ada apa-apa. Bila tengok kawan-kawan semua pengarah, kawan-kawan semua best-best, saya tak ada apa-apa. Ya, dan rupanya Allah berikan ilmu tu untuk jadikan dia sebagai suatu ubat untuk saya heal, untuk saya sembuhkan diri saya. Kata, you are nothing Rafia, you are nobody. Bangkit dengan ilmu ni. Jadi saya mulalah melukis. Saya mulalah menggunakan ilmu itu bukan untuk klien, tetapi untuk perluahan emosi dan perasaan sendiri. Jadi ini bermakna kita as a counselor pun mulalah dengan luahan-luahan tersebut. Itu bukan untuk klien sahaja, tetapi yang lebih penting untuk diri kita sebagai orang-orang biasa. Jadikan dia wadah atau medium. Kita nak bercerita dengan, kita malu kan? Kita kaunselor apa? Hebat. Kaunselor ada masalah ke? Jawapan dia macam ini. Bukan macam ini. Terlalu banyak masalah hati, jiwa dan perasaan. Okey? Jadi itu antara yang berlaku dalam sesi kaunseling, ya, yang saya nampak yang kita ada kaitkan dengan tazkiyah an-nafs. Ya, kita menyantuni emosi, menggalakkan luahan dan meningkatkan celik akal. Dan kita nampak dekat sini adalah sesi kaunseling tu sahaja untuk klien, tapi sebenarnya itu juga untuk kita. Dan ini juga adalah me time untuk kita. Bila anda down, ya, satu demi satu, masalah demi masalah klien yang kita kena lalui, you kena ada me time. Kena jadikan ini sebagai personal therapy kita, untuk kita duduk sekejap dan meluahkan apa yang kita rasa. Sekejap lagi kita buat. Okey? Okey, dan ini bila sebut tentang taking care of yourself first, saya tujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat syurga yang saya sayangi. Pertama sekali, macam saya katakan, rasa ihsan dalam diri. Dan saya yakin kenapa kena rasa ihsan. Kita ni lahir daripada zero. Kita ni dibesarkan dalam keluarga yang berbeza. Okey? Dan itu semua menjadi nilai, menjadi persepsi, menjadi pegangan, menjadi prinsip, menjadi pemikiran. Dia tertanam dalam diri kita. Dan dia juga seperti rantaian COVID-19 juga. Ya? Kita warisi daripada mak ayah kita. Kita warisi mak datang daripada datuk nenek. Dan kalau kita tahu ada sesuatu yang berlaku tak bersesuaian, bertentangan, dan tak perlu kita teruskan, so kita kena putuskan rantaian tersebut. Jadi nak putuskan rantaian tersebut bukannya mudah, sangat sukar. Ya, kalau anda tiba-tiba lahir, sebab itu kadang-kadang bila saya didatangi klien yang masih muda, nak bunuh diri dan 4-5 kali nak terjun bangunan, cubaan bangunan, saya sangat bersyukur dapat bertemu klien yang sedemikian kerana mereka masih muda. Tapi saya agak sedih kalau klien yang datang umur dah 65 tahun, 70 tahun tapi masih menyimpan dendam pada datuk, pada nenek dan sebagainya. Ada. Ya, pada usia 75 tahun, dendam yang mendalam kepada datuk. Kerana datuk tu gergaji basikal scram basikal dia. Alah, basikal dulu-dulu tu kan. Itu saja yang dia ada. Dendam pada datuk tu bila dia buat dough making, kita dalam modaliti seni ni ada macam-macam kan. Betul-betul bulat dia buat kepala datuk dia tu. Datuk dah meninggal lama. Dia punya misai betul-betul melentik. Ya Allah, saya tengok subhanallah, saya kata dia adalah kernel, bekas kernel.
Tuan, cuba ceritakan. Saya tak sangka saya boleh lepaskan doktor dengan bersungguh-sungguh ni. Rupa-rupanya bila saya dapat tahu ni cerita tentang program saya dengan JKM untuk warga emas, rupa-rupanya dia menyimpan dendam yang lama dengan Datuk tu. Dan kesan daripada itu, hubungan dia dengan isteri, hubungan dengan anak macam askar juga. Naik motor bukan main jauh. Lepas melukis, lepas settle tu, itu adalah pengalaman yang paling indah dalam hidup saya dan hadiah hari jadi saya waktu tu. Penduduk-penduduk kampung kata, doktor tengok haji tu kan dia dah boleh duduk, dia dah boleh berikan isteri dia pegang dia. Habis saya kata, habis selama ni kalau dia naik motor kat kampung pegang belakang, tak boleh pegang badan dia. Allahu Akbar. Bayangkan, dendam yang membara tu memberi kesan kepada ikatan kasih sayang antara suami isteri. Jadi alhamdulillah, ya, Allah masih membenarkan kasih sayang itu dapat dirasai oleh isterinya. Dan daripada jauh, isteri duduk belakang sana, dia duduk depan, dia kata bahasa Negeri Sembilan. Saya ni suami orang Negeri Sembilan, nak cakap Negeri Sembilan pun tak pandai. Dia kata, dalam bahasanya dia kata, aku sayang kau. Dia kata, Wan, aku sayang kau. Depan-depan ramai ni dan mereka bertepuk. Saya tak tahu apa yang berlaku dalam masyarakat itu. Kenal ini antara yang ternama, tetapi sampai orang boleh tahu bagaimana hubungan dia dengan isteri dia tadi yang tak berapa bahagia. Okay, alhamdulillah. Jadi saya nak ceritakan tentang dendam kita dalam hidup ni. Jangan disimpan, sahabat-sahabat. Kalau ada terasa keadaan macam tu, carilah bantuan. Alright? Dan yang kedua, bantu diri sebelum bantu orang lain. Yang ini sangat penting. Kalaulah kata kita ada dendam yang mendalam macam itu, macam mana kita nak bantu orang? Come on. Kita nak berjumpa dengan jemaah-jemaah haji ni kan, kita bersama-sama contohlah. Macam ni kita nak menyantuni mereka, nak bersabar dengan kerenah mereka. Kalau kita juga ada dendam yang dalam dengan orang tua kita, dengan datuk atau nenek atau sebagainya. Jadi, yang itu perlu dilepaskan. Benda dah berlalu, yang tinggal hanya rasa saja. Okay? Jadi, taking care of yourself first. Dan bagi saya, bila adanya pendekatan terapi seni ekspresif ini, dia membawa kepada emosi sejahtera dan kreatif, berupaya mendapati cabaran dengan telus dan bermakna. Ini adalah antara setting saya di Rest Sejahtera Center. Memang kalau orang tengok kat luar tu macam horror, sebab tempat saya agak isolate daripada tempat orang, tak ada orang pun. Memang saya purposely buat dekat tempat sedemikian. Kadang-kadang high profile pun datang juga tempat saya. Jadi saya menjaga dia punya kerahsiaan. Tapi bila masuk dalam, macam tadika, happy, ceria. Okay, jadi mereka seronok untuk dapat rapport dengan keadaan tersebut. Kenapa arts? Sedikit sebelum saya masuk, kenapa arts? Pertama sekali, ini merupakan satu tools or medium, macam saya katakan. Sahabat-sahabat, tak semua orang datang boleh bercerita. Kita ni kaunselor memang seronoklah bercakap, tak ada masalah pun. Tapi kalau anak-anak remaja yang depression, yang memang dah isolate diri dia bertahun-tahun, tak mandi, tak boleh tidur berhari-hari, datang jumpa saya pun macam ini, you rasa dia boleh bercakap ke? Tak mungkin. Macam mana teori counselling pun, bagaimana saya memegang teori Carl Rogers humanistik tu, klien ataupun individu tu boleh berupaya memandu diri dia. Ada keupayaan itu, bagaimana saya positif pun pada klien. Kalau klien tu tak boleh buat, tak jadi juga sahabat-sahabat. Dia kena dikeluarkan dulu daripada kurungan tu tadi. Kurungan rasa, bukan kurungan apa-apa pun. Rasa marah, rasa sedih, rasa terkilan dan sebagainya. Kena keluar daripada kurungan itu. Baru dia boleh bercakap. Jadi macam mana nak keluarkan dia? Kena ada medium, kena ada tools yang mudah-mudah saja. Tak perlukan yang mahal-mahal pun. Dan yang saya suka tentang arts ini, dia fun. You boleh jadi apa yang you suka. You nak guna warna siapa, tak ada siapa marah kerana tidak ada peraturan tertentu. Dan dia tidak berbentuk mengancam. Dia tak mengancam kita pun. Dulu kalau sekolah-sekolah dulu kan, cikgu kata lukis rumah mesti cantik dan sebagainya. Tapi untuk proses ini, you jadilah macam mana rumah you nak buat pun, nak herut-berut, okay, nak letak warna apa pun, fun and safe. Sebab tak ada siapa pun dibenarkan membaca lukisan kita.
Orang nak baca luahan kita, nasiblah suka hati orang, kerana kita saja tahu apa sebenarnya yang kita nak sampaikan. And art modalities ini, ya, antaranya ialah colouring, drawing, scribbling, doodling, and can be anything. Kertas nanti boleh jadi apa saja. Okay, dan di klinik saya ada banyak modaliti lain, termasuk pasir, termasuk juga di depan sana saya letakkan juga clay, tanah liat dan sebagainya yang membolehkan anda menggunakannya untuk perluahan emosi dan perasaan. Okey. Okey, bila sebut tentang art terapi ataupun pendekatan terapi seni ini, pertamanya saya harapkan kemahiran ini adalah kemahiran bantu saja, alternatif. Jadi tak semua kaunselor wajib pun melalui keadaan ini. Cuma saya mendapat ilmu ni untuk PhD saya dan saya rasa ini adalah satu pendekatan yang sangat membantu saya waktu itu, kerana saya bekas pensyarah. Saya tak mampu untuk mengadakan sesi kaunseling dengan klien-klien ataupun dengan pelajar-pelajar saya. Tetapi bila saya jumpa pendekatan alternatif ini, sangat membantu kerana dia cepat. Kerana luahan itu dapat dilakukan dalam 15 minutes macam tu. Dan kalau klien nak bercerita, cerita. Kalau dia rasa dia tak ready untuk bercerita, dia boleh simpan. And dia boleh expand and enlarge kat rumah. And dia boleh buat lagi luahan demi luahan sebagaimana ada di depan meja saya ni. Satu demi satu, dan dia sangat membantu untuk kita sendiri, jadikan dia sebagai satu tools untuk kita bawa ke mana-mana. Dan tujuannya apa? Untuk membantu proses penyembuhan klien. Proses sembuh ini bukan macam kita pakai Panadol terus baik. Satu sesi kaunseling, pergi satu sesi bukan terus baik. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, untuk klien saya paling kurang 2 sesi dia dah boleh move on. Apa sekali satu sesi, kebanyakannya lah memang saya memang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan hidayah, ilham kepada klien saya dan kekuatan untuk dia terus bangkit, tanpa bergantung kepada kaunselor dan sebagainya. Dan 3 perkara penting bila kita melalui ataupun kita menggunakan pendekatan ini. Pertama sekali, art as therapy. Ini adalah rawatan. Rawatan yang menjadikan proses itu. Kita melihat kepada proses, bukan kepada produk. Kalau hari ini kita rasa marah, kita luahkan perasaan kemarahan itu dalam medium yang lebih selamat. Bukan kita sedap-sedap nak maki hamun orang atau up status dalam WhatsApp, dalam social media dan sebagainya. Kerana bila saya sendiri melalui keadaan itu, bila saya tidak ada pekerjaan, selama beberapa bulan saya pernah masuk dalam period of depression ini. Saya pernah depres hampir 6 bulan. Bayangkanlah seorang habis saja PhD, orang lain semua ada kerjaya, tapi saya turun kepada zero. Orang lain dengan PhD naik ke atas, profesor apa semua tak ada. Prof, saya tak ada apa-apa. Saya terus ke bawah, Prof. Jatuh. Saya tidak ada apa-apa, malahan saya dibebani dengan hutang kerana terpaksa membayar 160,000 kepada kerajaan. 60,000 itu adalah duit gratuity saya, tolak terus. Saya ingat, bolehlah saya buat apa-apa perniagaan, no, zero. Malah saya ada hutang lagi 100,000, Prof. Waktu tu saya terus menangis di depan jabatan pencen itu dan esok saya dah tak pergi kerja. Dan saya pun betul lah saya dapat rasakan macam mana orang katakan gila bayang. Pergi dekat gyro tu tekan-tekan je, tak ada duit. Tak ada siapa ketika itu. Masa saya jadi pensyarah, kawan ramai. Baru saya tahu I'm nothing. Saya hanya manusia yang ada sekeping PhD tu nak bawa ke mana. Takkan saya nak letak dekat sini. Saya punya sejak tu memang dah teruk sangat lah kan. Jadi saya memang collapse sampai berapa bulan. Dan lebih teruk lagi, terus datang penyakit. Penyakit yang disimpan masa PhD tu, dengan stresnya, saya dapat thyroid, saya dapat vertigo, segala-gala penyakit tu semua datang pada saya. 6 bulan saya tak bangun. Dan saya terus depressed. Masa tu memang the lowest part lah dalam hidup saya. Okay.
Dan waktu itu apa yang saya nak buat? Ingatkan boleh harap pada suami. Suami pun kata, duduk kat rumah, saya kena kerja. Anak-anak pergi sekolah. Saya merangkak untuk urus diri. Ya. Jadi semua saya tahu, bila rupanya Allah nak bagi pengalaman itu untuk saya sedar, saya rasakan orang yang depres ni apa sakit dia, apa yang dia lalui waktu itu. Tapi alhamdulillah, dikala saya surrender seterusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, kau lupa ke? Aku pinjamkan kau ilmu ni bukan untuk pemata pintar dan bukan untuk sesiapa, tetapi untuk engkau. Bangkit, bangun. Lembut aja suara tu. Dan saya mula menggerakkan badan saya. Ya, kita akan mulakan dengan pergerakan sekejap lagi. Pergerakan perlahan-lahan, bukan terus boleh bergerak macam mana sekarang, perlahan-lahan. Dan luar apa kau rasa? Kau rasa sakit? Sakit dekat mana? Mata. Masa tu tak nampak lagi emosi tau. Kita dah tahu kita memang dah sangat sakit. Sakit yang tak terungkap. Kita rasa dekat lengan kita. Siapa yang mungkin ada thyroid, dia tahulah kan, perasaan sakit macam dihiris-hiris pada lengan, pada nerve kita. Luahkan, lepaskan. Apa yang saya buat, saya renyukkan kain, saya renyukkan kertas, saya contengkan. Conteng yang tak ada makna, sahabat-sahabat. Conteng sekadar untuk melepaskan apa yang saya rasa. Sakit, marah, ketika itu baru nampak. Warna itu beritahu saya marah, saya kecewa, dan sebagainya. Dan proses itu panjang. Okey, proses itu panjang. Okey. Jadi semua itu saya rangkumkan dalam creative process. Rupa-rupanya kita semua kreatif tau. Bila kita depressed, bila kita ada anxiety, kita mula dapatkan medium untuk melepaskan. Sebab itu orang kata kena lepas, kena luar. Kita tak faham apa maksud nak luar, apa yang nak dilepaskan. Tapi itulah rasa itu. Okay? Dan bila kita mula menconteng, conteng saja. Scribble saja, ikut suka kita, pilih apa warna yang kita suka. Itu adalah healthy process. Saya baru dapat sikit-sikit diri saya. Okay, dia memberikan meningkatkan self creative and producing experience and self growth. Oh, saya bangkit perlahan-lahan dan alhamdulillah saya nampak okey, warna-warna ini, contoh ya, kalau saya nampak bagi saya sangat menyarankan supaya kita masing-masing adalah buku yang macam ni kan. Kalau DIY di musim cuti sekolah, kita temankan anak. Why not kita ada kita punya journaling kita sendiri, contengan-contengan kita. Ataupun kalau saya rasa saya tiba-tiba rasa macam panik dan sebagainya, kertas-kertas macam ini, ya, kertas-kertas A4 paper ataupun kertas-kertas makan nasi lemak dan sebagainya tu saya simpan. Bila-bila masa saya rasa tak seronok, rasa macam ada sesuatu yang tak best, kita boleh gunakan kertas ini. Sekejap lagi kita nak gunakan 2 helai kertas itu. Dan contengan-contengan macam ini, okay, boleh buat dalam bentuk collage juga. Contohnya kalau masa yang panjang, kita boleh gunakan. Ini juga aktiviti untuk anak-anak. Sebab itu bila sebut pembentukan keluarga sejahtera ni, dia ada kaitan dengan emosi dan perasaan kita sebagai ibu ayah dan anak-anak. Okay? Jadi kita yang kena membuat luahan-luahan itu. Apa perasaan-perasaan yang tak best itu. Okay? Jadi yang ini saya gunakan watercolor. Watercolor dia ada berbeza. Medium itu juga memberikan perbezaan kepada luahan perasaan-perasaan yang nak kita sampaikan, yang nak kita keluarkan. Jadi hari ini kita buat yang sangat basic ya, tentang art therapy ni, supaya sahabat-sahabat dapat sedikit pendedahan tentang keadaan ini, and you boleh mulakan sedikit demi sedikit ya, kepada diri masing-masing. Okey. Dan art psychotherapy ni lebih kepada mereka yang benar-benar menjadi art therapist. Saya bukan art therapist. Ini pun satu benda yang, satu perkara yang sangat kata orang tu kontroversi dalam kaunseling. Saya hanya kaunselor berdaftar yang mengamalkan pendekatan terapi seni. Jangan klaim diri kita sebagai
pakar ke, ya, sebagai art therapist laginya, ya, tak ramai di Malaysia ni. Okay, tak ramai. Tetapi ini boleh digunakan kepada siapa saja ilmu ini. Tetapi you kena belajar. Ya, kita kena belajar. Alright? Sekejap dia nak dengan saya, sekejap dia tak nak. Okay. Baik, saya nak berbalik sikit saja lagi kepada art psikoterapi ni. Ini adalah pelambangan. Nanti bila sahabat-sahabat dah mula membuat luahan dan you nampak ada objek-objek tu, bukan orang lain yang kena baca tau. Kita yang kena baca. Kita yang kena kenal pasti apa yang anda luahkan, apa yang anda contengkan. Kerana itu adalah simbolik perlambangan, ya, dalam peluahan emosi dan perasaan. Dan insya-Allah kalau hari ini kita tak dapat apa-apa, it's okay. Kerana nanti dia akan masuk dalam minda bawah sedar kita, menjadikan itu satu kerangka, sesuatu bantuan kepada kita bila kita berhadapan dengan emosi tersebut pada masa akan datang. Jadi hari ini kalau sekadar conteng-conteng suka-suka pun tak apa, ya, kerana akan datang hidayah Allah untuk kita. Kerana saya sangat-sangat suka dengan arts ini, sangat bantu saya untuk mendapat ilham yang baik bila nak bercakap, bila saya nak memberikan yang terbaik kepada klien saya. Dan itu juga hidayah Allah untuk saya. Kenapa saya katakan hidayah? Saya akan baca, bila saya down, bila saya tak buat apa-apa, saya akan susun semua lukisan-lukisan saya ni. Dan daripada lukisan ini, sahabat-sahabat, saya baca kata-kata ni. Tak kisahlah apa pun kata-katanya. Contohnya, never give up, take a rest, but don't stop. Kata-kata ini buat saya lebih bersemangat. Ya, ni me time saya. Saya tak perlu lagi pergi jauh-jauh. Kadang balik daripada kita exercise dan sebagainya, kita down. Down dalam erti kata, kalau orang yang macam saya, private practitioner ni, dia tak ada duit lah. Dia tak ada job. Kerana masyarakat Malaysia tahap kesedarannya masih rendah. Alhamdulillah ada pandemik ini. Bila ada pandemik, ada banyak isu mental illness, masing-masing mencari bantuan. Dan ketika itulah barulah saya ada sedikit bantuan itu. Itulah musibah pada orang lain, jadi rezeki juga untuk kita. Kan Allah tu maha baik, masya-Allah. Okey. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh buat. Bila anda melukis, membuat contengan, jangan buang, simpan dekat satu tempat. Dan bila kita dalam keadaan yang betul-betul kita nak melihat semula, ya, kita boleh buka and validate perasaan kita. Kita tak perlukan orang untuk validate perasaan itu. Okey. Okey, dan ini adalah modul buku modul saya yang diterbitkan daripada dua ni. Ini adalah DBP yang terkini dan ini adalah Perpustakaan Negara Malaysia. Saya ada 2 buah buku yang mananya dia ada step atau langkah-langkah dan sedikit, ya, tentang rest dan juga apa sebenarnya case study yang saya peroleh di situ dan apa sebenarnya rest yang saya sebut-sebutkan ini. Ini akronim dia. Ini adalah proses. R yang pertama, bila anda membuat luahan dan anda melalui kembara emosi rest, anda akan reveal and reflect. Ya, anda mendedahkan apa yang kita dedahkan, apa yang kita lepaskan, emotion and feeling, which is E. And kita menggunakan sensory. Okay, jadi nanti sebelum kita nak membuat lukisan ini, luahan ini, kita ada sedikit pergerakan dan kemudian kita akan terus kepada proses rest ini. Dan T is tangible. Anda melihat sendiri apa yang anda luahkan, contengan-contengan ini. Ya, sebanyak orang lain boleh cakap apa pun, nak kata buruk lukisan saya pun, I'm okay, saya tak ada masalah pun, ya. Tetapi kalau kita sendiri melihat, wow, ini adalah saya, kita akan nampak diri saya. Ini waktu saya mula-mula nak naik dulu, ya, waktu saya memerlukan, nampak bahagian bawah ni pun masih tak begitu jelas lagi akar umbinya. Tetapi berbeza dengan lukisan ini. Lukisan ini bawahnya lebih kuat, akarnya lebih kukuh dan perkataannya lebih besar. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh lihat dan kita boleh baca sendiri, ya, dan dia memerlukan kemahiran dan juga pengalaman, insya-Allah. Dan sekejap lagi, let's wellness with rest, be yourself and trust the process. Okey. Setakat ini dulu. Saya tutup dulu, ya, untuk sesi teori. Kita pergi kepada sesi aktiviti, boleh?
Okey, saya harap kalau ada persoalan lepas inilah. Ya? Baik. Boleh kita mulakan dengan kertas yang pertama. Okey, sila lihat kepada kertas masing-masing dan saya diberitahu masing-masing dah dibekalkan. Okey, mungkin boleh berkongsi. Saya nak anda keluarkan krayon itu daripada kotaknya. Keluarkan dia. Serakkan dia. Kalau misal ada yang berkongsi 2 orang, ada yang berkongsi 3 orang, kalau misal bertiga rasa nak bersama dengan kawan-kawan lain tu kan, takut pilihannya agak terhad. Okey? Alright, tak apa. Kita letakkan di situ. Okay, untuk kertas pertama, asingkan daripada kertas kedua. Baik, boleh tak kita masing-masing berdiri sekejap? Penat kan duduk? Penat. Okay. Just relax yourself. Okay, keluarkan sikit. Yes. Jangan, kalau boleh kita jangan ada bangku dekat belakang tu, bag. Ya, just relax yourself. Fokus kita pada kertas yang pertama. Kertas itu ibarat dunia anda. Tak kisahlah bila sebut dunia tu terpulang. Ya, macam saya katakan tadi, trust the process. Okey, saya nak anda fokus kepada kertas. Letak saja kertas tu pada dekat meja. Permulaannya saya nak kita keluar sedikit daripada meja tu. Kita nak buat pergerakan. Okay. Kita nak buat pergerakan sedikit. Okey, bagi kita gerak-gerak sedikit kaki kita. Ya, saya banyak menggunakan bahagian atas. Ya, bahagian abdomen dan ke atas. Just relax yourself. Kaki kita bagikan bergerak-bergerak sikit. Okay, right. Dan kita fokus kepada bahagian atas ini dulu. Ya? Baik, kita akan mulakan dengan teknik pernafasan. Just relax. Kalau rasa sejuk, kalau rasa penat, kalau rasa mengantuk, it's okay, tak salah pun. Dalam waktu-waktu sebegini memang waktu yang kritikal kita mengantuk. Okay, saya nak kita tarik nafas. Bila tarik nafas, tarik nafas. Saya gunakan yang sebelah ni. Right. You just tarik nafas perlahan-lahan. Relax saja, tarik setakat yang kita boleh. Tahan. And bila saya kata lepaskan, tangan you jatuhkan sikit. Telangkupkan dia, telangkupkan tangan kita macam ni. Turn upside down, perlahan-lahan, bawah. Lepaskan. Okey, lagi sekali. Kali ni bila tarik nafas, gunakan hidung you. And bila lepaskan, keluarkan menerusi mulut. Alright, kita buat lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas. Relax. Tahan. And now, relax. Lepaskan menerusi mulut. Slowly. Okay. Sekarang, kita naik. Tarikkan nafas. Sama-sama tarik. Rasakan perasaan itu,
pegang kertas yang pertama. Tak perlu cakap apa-apa. Boleh tak saya dapat satu kertas juga? Terima kasih, Tuan. Saya yakin sahabat-sahabat daripada penceramah daripada permulaan tadi hinggalah yang akhir banyak ya kita dapat ilmu kemahiran yang kita perolehi hari ini, dan hari ini adalah diri kita yang tegar, yang keras ya, yang keras macam ini tapi putih bersih. Yang ini yang kita inginkan dalam hidup kita. Tapi yang keras itu kita nak lembutkan. Kenapa dia keras? Kadang-kadang kita penuh dengan kecewa. Kadang-kadang kita penuh dengan kemarahan. Ya, kadang-kadang kita penuh dengan terkilan dan sebagainya. Ya, kalau hari ini kita diuji Allah dengan pelbagai ujian, it's okay. Itu hadiah Allah dan memang Allah buat betul-betul untuk kita rasakan saja perasaan itu. And slowly saya nak anda pegang, jalankan tangan anda and renyukkan dia perlahan. Rasa saja, lepaskan saja perasaan itu sampai dia jadi dalam bentuk bola. You just feel it. Nampakkan rasa marah, rasa geram, rasa sakit hati, terkilan. Just lepaskan dan jadikan dia betul-betul dalam bentuk bulatan. Dan anda nampak perasaan itu dalam genggaman diri kita. Kita yang lakukan, kita yang pegang, bukan orang lain. Kalau selama ni hidup dengan kata-kata manusia, selama ini hidup dengan hina cercaan manusia, tapi sebenarnya kita yang pegang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Baik. Kita pegang dua tangan. Kita pegang dua tangan. You presskan dia. Pegang macam ini. Ya? Dia dekat tengah. Dunia kita dekat tengah-tengah. Kita letak sebegini, sahabat-sahabat, anda presskan dia, tekan. Bila anda tekan, rasakan perasaan itu. Lepaskan dia. Rasakan perasaan itu dan perlahan anda lepaskan bersama dengan anda longgarkan genggaman itu. Okey. Kita buat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tekan dia. Tarik nafas dan lepaskan. Dan lagi sekali perasaan itu. Tarik nafas dan lepaskan. Slowly. Right? Buat sampai you rasa okey. Dan bila anda rasa selesa, ya, lepaskan sikit, tak perlu banyak sangat sebab ini bukan sesi terapi saya, sekadar satu exposure untuk kita yang rasa terlalu dah sampai sini kadang-kadang kan, dah tak boleh nak buat apa lagi. Okay, inilah diri kita. Sebab kita hamba. Bila katanya hamba, kita tak ada apa-apa pun. Ada PhD, double PhD ke double master ke jawatan ke, inilah kita sebagaimana yang kita genggam. We are nothing. Yang kita nak ialah kita nak raih redha Allah. Jadi perlahan-lahan sahabat-sahabat, bukan terus buang. Sebab itu kalau kita dah buat banyak kesilapan dalam hidup ni, orang yang bercakap ni, it's okay. Selagi Allah tak ambil kita. Allah tak kata belum sampai masa engkau Rafidah. Maksudnya kita boleh buka balik kehidupan kita. Bukalah perlahan-lahan, jangan kasar-kasar. Because this is you. Perlahan-lahan kita buka balik.
Slowly. You rasakan perasaan itu, nampak sampai koyak-koyak. Okay, to be koyak pun sebab kita manusia memanglah koyak. Orang hina kita, orang fitnah kita kan, memanglah koyak. Takkanlah kita macam kayu pula. Alright. Bila keadaan macam ini, perlahan-lahan saya nak anda letakkan and di atas meja and anda massage dia. Okay, anda massage dia. Bercakap dengan diri kita. Ya Allah, mulakan dengan ya Allah. Ya, aku pernah buat kesilapan dalam hidup. Aku pernah ada rasa bla 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 bla. Tapi ya Allah, aku nak bertaubat. Aku nak jadi orang yang baik. Aku nak jadi insan dan hamba Allah-Mu yang Engkau terima aku ya Allah. Itu just ni kan dia semula. Dan anda nampak, kalau tadi kertas yang keras di diri kita dengan cabaran, yang kadang kita rasa macam kita hebat sangat, tapi sebenarnya kita hanya kertas sebegini. Dan maha baik Allah itu, walau siapa pun kita, walau teruk macam mana pun kita, Allah kaya dengan rasa sayang. Dan Allah yang maha baik itu membenarkan kita, biarpun dah renyuk sebegini, ya Allah benarkan kita untuk mencorakkan kembali perasaan itu. Sahabat-sahabat, saya mohon anda pilih 2 warna. 2 warna yang ada pada atas meja tu. Tak perlu tanya orang. Hidup ni, untuk sesi ni, tanya diri sendiri, apa yang anda nak? Warna yang anda pilih mewakili apa yang anda rasa dalam proses tadi. Pilih 2 warna dulu. Apa-apa saja. Tak payah banyak fikir. Banyak fikir nanti macam-macam, jadi overthinking. Ambil sajalah warna yang kita suka ke, warna marah kita, warna seronok, warna blur kita lagi best. Saya suka kalau anda blur, kerana kebleran itu memberikan satu cahaya nanti, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kata izin saya. Okey, 2 warna. Kerana tengah-tengah ini adalah segala-galanya. Pada tengah itu, kalau anda baca, katalah kita nak baca lukisan anak-anak sesiapa, ya, kita nak tolong dia, bukan nak kata kita hebat. Cuba lihat pada bahagian tengah itu, selalunya isunya ada dekat tengah, marahnya ada dekat tengah, perasaan yang besar tu tersimpan di tengah-tengah. Jadi kita mulakan dengan yang tengah. Ambil daripada 2, ambil 1 dulu. 1 tu yang paling signifikan dekat kita, yang paling terasa sangat, yang paling penting sangat. You ambil 1 warna, okey, dekat tengah-tengah. Saya nak anda mulakan, ya, mulakan yang tengah-tengah tu dengan apa pun yang anda nak buat. You can do anything, sebab kita nak buat correction, recorrect, ya, you membina, rebuild dengan perasaan itu tadi. Kalau tadi masa kita meramas kertas tu tadi, mungkin masa marah, geramnya, sakit hati, dendam, ya, dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya kita ini hanya hamba Allah saja. Ya, dan kehadiran kita bertemu dengan orang-orang yang menyakitkan kita, dengan situasi yang menyusahkan kita, itu memang dah Allah buat. Ya, Allah dah tuliskan semua tu. Jadi rupa-rupanya kita kena belajar untuk menerima, ya. Dan anda contingkan. Contoh, anda boleh buat apa sahaja, corak ke, anda nak lukis ke, nak doodle saja, nak play with the colours pun boleh, kan? Lepas habis 1 warna, you continue dengan 1 warna yang lain. You can do anything. Kalau anda rasa seronok pula, jarang saya guna warna hitam, macam saya nampak cantik pula. Then saya rasa sangat seronok, alhamdulillah. You kena ada rasa seronok dengan apa yang kita buat. Dan selalu sambil melakukan ini, cakap dengan Allah, ya Allah, aku hanya hamba-Mu, ya Allah, aku perlukan bantuan-Mu, aku perlukan petunjuk dari-Mu. Bercakap dengan Allah, minta pada Allah. Kita ni tak ada siapa-siapa pun. Kalau kita harap suami, kita harap isteri, harap mak ayah kita, mereka juga ada masalah mereka masing-masing. Jadi belajarlah untuk menerima perasaan itu dan bangkitlah daripada kesakitan itu. Okey?
Wow. Saya sangat best. Ini mesti vibe daripada anda semua, sahabat-sahabat syurga yang wow, saya rasa saya sangat suka dengan luahan saya pada petang ini. Okay. We continue dengan warna yang anda nak melukis, anda nak menconteng, buat apa, free drawing, free expression. You boleh express apa sahaja. Dan you nak tambah dengan warna lain pun boleh. Sehinggalah anda rasa cukup untuk masa ini. Kita dah sampai 3.35. Okey, kita kena laju sikit sahabat-sahabat. Ya, bila anda rasa dah selesai, tuliskan satu perkataan dekat mana-mana ya dalam luahan ini yang menggambarkan apa yang anda rasa. Satu perkataan saja yang anda boleh jadikan tajuk kepada luahan anda. Ya, nampak hitam ni orang kata, wah, Dr. Rafidah serabut, tapi saya suka warna ni. I'm really happy with this expression. Dan bagi masa dalam 2-3 minit. Sahabat-sahabat, jangan biarkan proses ini sebagaimana anda melukis. Ini peluang anda bercakap dengan diri, merintih dengan diri, ya, merintih dengan Allah. Bina semula apa yang anda inginkan, nampakkan harapan, nampakkan cita-cita, ya, nampakkan ini suatu permulaan kepada satu kehidupan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Stop sabotaj diri kita. Cukup-cukuplah maki hamun diri, merasakan diri itu useless, merasakan kita tak ada apa-apa. Cukup. Kerana Allah itu maha baik. Allah itu yang menjadikan kita, ya, sebaik-baik makhluk dengan akal fikiran, dan jadikan di lukisan anda, luahan itu suatu yang hidup, ya, suatu yang hidup. Akhiri dengan satu perkataan saja. Nanti balik ke rumah kan sahabat-sahabat, you boleh expand lagi tahu lukisan itu, luahan itu. Anda lihat pula pada mana-mana bahagian yang kekuatan kita. Ya, anda kenal pasti, lihat di mana diri kita dalam luahan itu. Apa harapan kita? Ya, kalau mungkin masih ada lagi sisa-sisa kesakitan itu, luahkan lagi. Ambil masa kerana peluahan perasaan ini memerlukan masa. Dia takkan berlaku dalam jangka masa sekejap macam tu. Okay, jadi anda kena istiqamah. Dia bukan sekali melukis terus habis. No. Kalau kita diuji dengan anak-anak, ya, dengan pasangan, dengan kawan-kawan yang berhadapan dengan anxiety, panik dan sebagainya, ya, insya-Allah. Okay, terima kasih tuan. Kita akan gunakan pendekatan ini perlahan-lahan. Jangan paksa tau. Kalau rasa dia tak boleh, you jangan paksa dia. Please, sikit-sikit saja, perlahan-lahan.
renyukkan kertas itu pun kalau orang tak boleh merenyukkan pun tak apa. Apa saja yang dia boleh buat pada kertas itu. Berikan mereka rasa freedom, rasa selesa, ya, dengan perasaan masing-masing. Okey, bila kita dah habis membuat luahan ini, anda boleh lihat kepada story itu sendiri. Mungkin saya dalam masa yang singkat ini, first kali kan kita boleh lihat kepada lukisan itu, terutama pada words. Saya suka lihat kepada perkataan yang anda contengkan, ya, anda tuliskan dekat situ. Cantiknya bila kita dah tuliskan perasaan itu, letakkan nama kita, initial sikit, letakkan tarikh, supaya nanti bila anda nak membuat semula sesi yang seterusnya, anda tahu bila tarikh akhir kita membuat lukisan, membuat luahan. Ya, kalau boleh kita kena istiqamah lah. Ya, macam kita nak sembahyang tasbih juga, kalau boleh hari-hari, tak boleh seminggu sekali, tak boleh sebulan sekali, tak boleh seumur hidup pun sekali lah. Namun perasaan ini mungkin tak sama dengan solat-solat tasbih, solat-solat sunat. Anda kena ada kekuatan untuk melepaskan perasaan itu, ya. Kerana yang itu tak ada orang boleh buat untuk kita. Kita yang kena sedar dan kita kena ambil tindakan, ya, untuk melakukan tersebut. Okey, apa yang kita nak tanya? Contoh, ya, kalau yang untuk individu, sahabat-sahabat, saya kira dalam rasanya urus dia dah pun emailkan kan slide ini, dan dalam slide itu ada journal rest. Okey, journal rest ini adalah journal kebaikan. Jadi nanti balik buka pada bahagian itu, anda tuliskan apa strength, ya, mungkin kalau di situ ada strength, kekuatan anda, ataupun ada weaknesses anda tuliskan. Lihat kepada apa luahan yang anda dah buat ni. Anda dah ada masterpiece. Refer pada masterpiece kita, lihat kembali, baca dia. Ada tak kekuatan dia, ada tak kelemahan, ada tak hopes, harapan dekat situ, ada tak keberanian kita atau apa-apa saja, anda tuliskan. Buatlah macam karangan kita sendiri untuk diri kita sendiri. Okey, tetapi kalau untuk orang lain, ya, untuk anak-anak contohnya, ataupun kawan-kawan, ataupun kita nak membantu, kalau kita seorang psikologis ataupun kaunselor dan sebagainya, dua perkara saja yang perlu kita tanyakan. Pertamanya ialah kita minta dia ceritakan apa yang dia rasa dalam proses itu dan apa yang dia hasilkan. Okey, dalam sesi terapi seni ni dia tidak ada tugasan yang panjang. Kalau boleh yang simple saja. Lukis diri anda. Lukiskan apa yang anda rasa, itu saja. Okey. Jadi boleh ke kalau saya nak dapatkan sedikit atau satu dua feedback daripada sahabat-sahabat, apa yang anda rasa dan apa yang anda hasilkan? Ini bagi untuk sebab kita nak habis pukul 4 kan. Yang simple-simple saja. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini saya berikan, lepaskan kepada Allah Subhanahu Taala supaya menjadi satu insight juga kepada orang lain dan ganjaran pahala untuk anda dan kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang sahabat-sahabat rasa dan apa yang anda hasilkan? Terutama tadi bila kita mula diminta untuk berdiri dan bergerak sedikit, how do you feel about the movement? Dan bila diminta untuk ekspreskan feelings ini, apa perasaan anda mungkin kalau kali pertama melukis, membuat luahan sebegini, apa-apa saja. Jangan cakap yang elok-elok pun tak, maksudnya tak, jelaskan saja apa yang anda rasa. Anda rasa saya blur, saya tak tahu apa-apa pun okey, ataupun anda dapat sesuatu yang meningkatkan celik akal anda kepada satu perkara dalam bidang kaunseling ini dan sebagainya. Mohon ada sesiapa yang nak berkongsi? Okey, silakan tuan. Nak tahu namanya tuan? Saya sangat berbesar hati nak tahu namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Syarifuddin daripada Kuala Kangsar. Oh, jauh. 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 Pasal bagi support pada rakan. Alhamdulillah. Dan juga untuk menimba ilmu lah. Alhamdulillah. So, apa saya perlu buat berdasarkan lukisan ini ataupun apa yang tuan rasa? Boleh tak ceritakan apa perasaannya ketika mula pergerakan itu dan merenyukkan kertas dan memilih warna, apa rasa?
dari awal lagi saya rasa cool lah. Apa nama bahasa Melayu cakap cool ataupun kat sini pun saya tulis relax je. Ya, relax. Relax kan. Dengan suasana begini, dan saya di antara terapi yang saya minat, yang inilah salah satunya. Kerana saya sebelum ni biasa juga terlibat dengan saya dalam bidang substance abuse counselling. Satu disiplin yang lain, satu Hebat, yang lain, kan. alhamdulillah. Kemudian kita juga ada buat yang ni, title nama yang lain kita panggil art feeling session atau art feeling therapy. Dan dia ada sculpture daripada tanah liat, ada music dan sebagainya. So tak tahu kalau itu mempengaruhi pengalaman saya, mempengaruhi saya hari ini, saya pun tak tahu Alhamdulillah. macam mana. Tapi saya rasa cool, relax dan saya suka. Alhamdulillah. Cumanya Cool, relax dan suka. Cumanya saya mungkin ada beberapa soalan saya nak tanya doktor lah berkenaan ini kan. Boleh saya sambung terus? Boleh kita terus sambung. Saya refer pada doktor ada sebut LGBT tadi kan. So LGBT ini bagi saya sex preference dia macam-macam kan. Betul. Bila macam-macam, bila dalam konteks buat art terapi ini, saya tak tahu doktor buat macam mana. Sama ada, saya tak dengar ada tema berdasarkan insiden ataupun ada tema berdasarkan masa dan sebagainya. Kerana secara individunya LGBT ini berbeza kan. Betul. Bila dia datang pun mungkin sex preference dia macam-macam. Dan mungkin ada sedikit prosedur yang tertentu bagaimana nak menangani mereka. So tema ni ataupun itulah, adakah tidak ada atau free buat macam tadi je lah kan. Jadi soalannya sama ada perlu ada tema atau tak perlu ada tema? Tak ada. Okey. Yang keduanya, inilah nak cari pengalaman hal ini, nak berbandingkan dengan apa yang saya buat. Kalau kami lepas art feeling sini, kita akan bagi pada art feeling counselor atau art feeling therapist kan. Dia memang khusus buat counselling itu. Tapi kita mungkin orang yang sama kan. So dia ada dia mentafsirkan apa yang dia lukis, ialah sama jugalah dengan bagaimana perasaan dia, kognitif dan sebagainya. Saya kalau boleh doktor sharekan initial diagnosis macam mana pengalaman doktor buat initial diagnosis. Mungkin diagnosis yang lain-lain pada masa yang lain kan, dia mungkin ada yang lain. Itu sajalah. Terima kasih banyak kepada soalan tu. Soalan sangat best. Sama ada tema atau tak ada tema ya. Untuk pendekatan sebegini, kalau kita untuk program yang sebegini dan pelbagai individu latar belakang, memang tidak ada tema tuan. Maksudnya dia free express, apa saja, tak ada apa-apa tema. Kecuali bila masuk kepada LGBT itu, dia adalah satu proses yang perlukan ada tema. Apatah lagi bila kita nak mengenali, macam saya memang dengan MSM, Men Sex Men Gay ni. Jadi tema tu memang saya buat, cipta. Sebab dalam art therapy ni ada pelbagai teknik, ada pelbagai tema. Bergantung kepada keperluan klien, bukan keperluan saya. Sebab itu bila saya melihat kepada semua yang hadir di sini dalam pelbagai latar belakang dan sebagainya, saya tidak meletakkan apa-apa tema. Jadi anda free express dengan tujuan untuk anda faham, anda lalui sedikit dan beri sikit exposure untuk kita tahu sebenarnya emosi itu ada dalam diri kita dan perlu diluahkan dan perlu dinampakkan supaya kita dapat insya-Allah jalan ke arah penyelesaian. Kerana kaunselor bukan penyelesai masalah. Kita jangan cuba-cuba nak bantu selesai masalah. Bantu yes, tapi bukan menyelesaikan masalah orang. Kerana contoh bila saya berada dalam gay, dalam LGBT, saya na'udzubillah saya tak sampai ke situ. Tapi saya nak bantu mereka. Bagaimana nak bantu? Kena santuni perasaan. Nak santuni perasaan, saya tak perlu letakkan apa-apa tema dulu. Saya terima dulu apa perasaan mereka. Marah, sakit hati, dendam, yang itu ambil dulu. Bila ambil, kita santuni, kita nampak. Dan dia sendiri nampak. Dalam proses itu, oh gambar begini, oh bentuk objek begini. Ada yang jelas, ada yang tak jelas, ada yang tak nampak. Ada yang dia pun blur, tak tahu kenapa dia jadi macam ikut kawan-kawan ke. Tapi tak juga naluri saya. Saya memang suka lelaki yang sadar-sadar. Kalau kaunseling ni tak keluar, kita buat dekat luar ke outreach ke, tengok saya
bukan tengok orang tu sampai macam tu sekali. Tapi mereka dah tahulah, masa tu kita dah tahu tema by tema. Bila kita nampak keseluruhan free expression tu bawa kepada zaman kanak-kanak, so saya bawa tema kepada zaman kanak-kanak tu penting untuk diselesaikan dulu. Dekat situ ramai yang stuck. Sebab kebanyakan sahabat-sahabat saya ni dari usia seawal usia 18 tahun, 19 tahun yang masuk dalam pintas, ya, sehinggalah 30-40-an. Ada yang sebaya dengan saya pun masih baru nampak jalan untuk kembali kepada fitrah. Umur dah nak masuk 50-an. Rasa malu, saya kata it's okay, tak ada apa nak dimalukan dengan saya sebab saya pun manusia biasa. Tetapi untuk saya meletakkan diri saya di dalam kelompok itu bukan suatu yang mudah, sahabat. Bukan. Kata-kata nista dan sebagainya itu biasa. Fitnah itu suatu perkara biasa. Ya, tetapi saya tidak pilih untuk ambil yang itu. Okay, jadi dengan kata tadi, untuk permulaan tuan memang tidak ada tema. Selepas itu baru saya akan berikan tema untuk setiap kali proses tersebut. Kerana dalam sebulan saya akan bertemu dengan mereka dalam 2 kali. Sama ada kelompok dan kemudian daripada kelompok itu kita keluarkan secara individu. Okay? Dan apa yang saya buat untuk, saya juga ada beberapa rakan lah. Maksudnya dalam pintas itu sendiri saya ada TOT juga dengan dalam kalangan mereka kerana banyak perkara yang saya tak tahu pun tentang gay ni. Terutama dari segi hygiene, mereka ni semua HIV positif, ya. Mereka semua berhadapan dengan addiction yang kadang-kadang saya malas nak ambil tahu, tak nak tahu pun perkara tu. Saya nak bantu saja menyelesaikan, nak mengantoni perasaan tu, ya. Jadi perlu ada. Dan dari situ macam mana saya katakan, dia akan ceritakan apa yang dia rasa setiap kali buat sesi, apa yang dia nampak, apa yang dia dengar. Kadang-kadang kata hinaan mak bapak dia daripada dulu, kawan-kawan, apa yang dia bau, kadang-kadang dia campurkan juga dengan substance, nak nampak lebih good lagi, lebih best, lebih great lagi kan. Jadi itu semua substance tu juga menyebabkan dia sukar untuk melepaskan masa kehidupan yang sedemikian. Jadi ada dia punya cerita-cerita pada setiap kali dia melukis. Jadi dengan dia ceritakan apa dia rasa, apa yang dia nampak, and sesi itu berjalan dan berbentuk dinamik sehinggalah mereka rasa menerusi journal rest tu nanti mereka nampak dari situ progress dia, ya, progress dia nanti kita nampak. Saya menjawab tuan? Terima kasih. Baik, itu antara yang terima kasih kepada soalan itu juga, ya, ataupun perkongsian tadi. 3 perkara lah macam saya kata bila kita pause, sahabat-sahabat, ya, yang pertama sekali dalam hidup ini bila kita down sangat, tak boleh sangat, stop dulu. Stop bukan give up. Kita pause sekejap. Ya, pertama sekali untuk kenal pasti emosi, buat semula, contengkan semula apa yang anda rasa. Yang kedua, belajar menerima. Proses itu membantu anda untuk menerima keadaan itu dan akur diri, bukan akur janji lagi. Tak payah macam ni. Akur diri untuk tingkatkan komitmen syukur kita dan untuk sayangi diri kita. Ya, dan insya-Allah bagi saya penting untuk self love is not selfish, tapi ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Dan vaksin jiwa rest. Kalau kita sibuk dulu itu kan dengan vaksin lah, Sinovac dan sebagainya, rest jiwa kita juga perlu ada vaksin. Jadi ini antara ayat-ayat yang penting untuk kita masukkan dalam diri kita. Bila lepas melukis, ya, jadikan amalan-amalan surah Al-Baqarah 10 ayat terakhir itu sebagai mainan dalam selepas kali kita solat, dan hayati baik-baik kata-kata Allah tu pada kita, betapa Allah sangat sayang pada kita dan Allah tu tak pernah zalim pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, saya boleh akui, saya rasa happy, saya rasa bersyukur dengan ujian Allah. Dan asbab daripada itulah, biarpun saya tak ada apa-apa, tapi saya rasa puas, ya, berada dalam kehidupan ini. Dan kita doa pada Allah, semoga Allah akhiri hidup kita dalam husnul khatimah, masukkan kita ke Jannatul Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bersama-sama, ya, di sana nanti asbab daripada apa yang Allah uji, apa yang Allah berikan hadiah untuk kita. Wallahu a'lam. Jadi itu untuk hari ini. Sahabat-sahabat, ampun maaf dari saya kalau ada kata-kata saya yang tak berapa best, mungkin provoke anda dan sebagainya. Ampun maaf daripada saya. Kalau ada sesuatu yang anda dapat, pastinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya manusia yang daif, ya, yang penuh dengan dosa, yang hanya memegang
kaunselor berdaftar untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi sampai di sini dulu, kita jumpa lagi ya. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah. Sebelum kita beralih ke agenda seterusnya, majlis mempersilakan sidang hadirin jika ada sebarang soalan. Kita buka peluang hanya untuk satu soalan sahaja. Okey, silakan Tuan. Boleh bagi pada wanita lah pula. Okey, ada tak? sidang hadir daripada kaum Hawa yang ingin bertanyakan soalan hasil daripada slot Dr. Rafidah sebentar tadi. Ada yang nak share, yang nak tanya mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alia. Dahulu saya nak bagi tahu saya bukan kaunselor ke apa, saya student. Saya student dari Universiti Malaya. Saya nak cakap pendek je. Pertama saya terima kasihlah dekat Puan dengan sesi tadi. Alhamdulillah, sama-sama. Saya cuma share sikitlah. Saya sebenarnya pesakit MDD dan anxiety disorder, major depressive disorder. Tapi dalam tempoh tu saya sebenarnya mencari macam mana saya nak cari kekuatan balik. Jadi saya terima kasihlah dengan Puan. Sebenarnya saya ada soalan tapi kejap. Apa okey? Maaf saya tak boleh Alia relax lah, ada masa untuk Alia. Susah Puan, susah. Saya pelajar tahun 3, tapi saya tetap nak teruskan saya punya studi. Dalam masa yang sama, saya ada kawan rapat yang sejujurnya menghidap penyakit seperti LGBT tu. Jadi saya kadang-kadang rasa keliru, siapa yang patut saya tolong dulu, saya atau dia. Saya simpati sangat dia sebab dia kawan saya perempuan, tapi dia mengaku dia baik. Mengaku dia biseksual, tapi saya tak tahu macam mana nak tolong dia. Alia relax. Cari nafas dulu. Okey. Baik, saya respon sikit ya. Terima kasih Alia atas soalan tadi, ataupun saya kira itu soalan lah. Nak tolong dia atau nak tolong Alia? Yang mana dulu? Dan dia adalah kawan rapat Alia, betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kawan yang rapat macam Alia. Kita pun dalam dewan dapat rasakan memang Alia seorang kawan yang baik ya, yang nak membantu dan sebagainya. Dan Alia dah buat yang terbaik dah selama ni dengan kawan tadi. Alright? Okey. Alia, dalam banyak perkara, cuba nanti Alia balik, cuba lihat kepada luahan perasaan itu. Okey, Alia lihat kepada perasaan Alia satu persatu, apa yang ada dekat dalamnya. Alia tuliskan dalam jurnal islah tu. Okey. Dan kemudian saya nak Alia nampakkan ada tak sesuatu warna ataupun objek atau apa saja yang signifikan, yang penting, yang mungkin hopes, harapan Alia dekat situ. Saya tak langsung, saya juga minta kawan-kawan yang lain balik nanti cuba cari, cuba nampakkan. Ya, ada tak sesuatu yang anda rasa yang best? Out of satu tu semua yang menyedihkan, yang tak berapa best, ada tak satu yang best? Yang satu yang best tu Alia balik, Alia besarkan. Rasakan perasaan itu, apa yang best dalam diri Alia. Bila Alia rasakan yang best dalam diri Alia, itu adalah anda. Itu adalah diri anda yang dah buat yang terbaik untuk diri anda sendiri. Dan di sini Alia please dapatkan bantuan untuk diri Alia dulu. Itu cadangan saya, cadangan. Tapi nanti balik Alia tengok semula kepada luahan itu. Mungkin saya tak kenal kawan Alia, saya tak tahu keadaan tu macam mana. Yang saya nampak ialah Alia. Jadi yang fokus saya ialah kepada Alia sekarang.
Okey, jadi dapatkan kekuatan tu dulu. Okey, alright. Saya menjawab kalau perlukan bantuan dan sebagainya, dapatkan bantuan. Jangan malu-malu, jangan bimbang untuk WhatsApp saya. Saya tidak menerima call, minta maaf. Sebab once bila saya dapat call, saya kena fokus. Dalam keadaan saya yang kehulu kehilir begini, saya hanya perlukan WhatsApp dan voice note saja daripada anda, dan saya akan reply. Dan kalau perlu, terus balik kepada sesi kalau perlu. Kalau tidak, saya akan bantu menerusi WhatsApp itu, WhatsApp voice note dan sebagainya. Alright, boleh ya Alia? Is it? Okey, baik. Terima kasih kepada Alia. Itu saja rasanya ya untuk soalan. Okey, ada lagi soalan ke? Nak cuba tanya? Okey, kalau macam tu, terima kasih diucapkan kepada Dr. Rafidah binti Kastawi di atas pembentangan slot yang keempat yang bertajuk mengenali dimensi emosi menerusi pendekatan terapi seni, aplikasi modaliti melukis dan mewarna dalam pembentukan keluarga sejahtera. Semoga kita semua dapat mengambil input yang bermanfaat dari pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada panel pembentang. Majlis menjemput Tuan Syahrul Azam bin Nurzeli untuk menyampaikan cenderahati kepada Dr. Rafidah binti Kastawi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syahrul Azam bin Nurzeli di atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, alhamdulillah seminar kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada esok hari seawal jam 8 pagi untuk slot dan sesi seterusnya. Sebelum majlis berakhir, saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang tidak memberikan lagi kad parking, boleh berikan kepada urus setia di luar, dan sebelum tu tuliskan nama dan nombor plate kereta. Kemudian kalau dah dapat kad tu, dah ada cop daripada pihak tabung haji, sebelum keluar tuan puan diminta untuk pergi ke autopay station di lobi ataupun di lantai 4, perlu membuat pembayaran sebanyak RM5 dan baru boleh keluarlah. Okey. Kepada yang dah berikan kad dan dah dapatkan cop, boleh ambil di meja pendaftaran daripada pihak urus setia. Oleh itu, majlis kini ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.